Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, iaitu dalam subjek Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar, KPF 3012. Oke, berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami. Nama saya Devron Romembut. Saya Tan Cicin. Nama saya Muhammad Haziq Afizi bin Haris Fadilah. Nama saya Nur Amin bin Sukaimi. Oke, tajuk besar yang kami akan bentangkan adalah penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan. Ia terbagi kepada 4 bahagian, yaitu yang pertama adalah analisis hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan, kurikulum kebangsaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, domain objektif, kognitif, dan kemahiran berfikir aras tinggi sebagai penentu pencapaian murid. Yang ketiga, kepentingan merancang pengajaran sebagai penentu keberhasilan guru dan kemenjadian murid. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah kepentingan dan pelaksanaan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran. Oke, mari kita masuk dalam komponen yang pertama, yaitu analisis hubung kait falsafah pendidikan kebangsaan, kurikulum kebangsaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Apa itu falsafah? Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dan dari pelbagai sudut serta melihat gambaran yang besar yang menyentuh persoalan itu. Falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu FPK. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi inteleknya, dari segi rohaninya, dari segi jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, serta negara kita. Kurikulum kebangsaan pula, ia adalah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan juga kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid atau individu dengan sepenuhnya dari segi jasmaninya, dari segi rohaninya, dari segi mental, emosi, untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Oke, mari kita merungkai analisis hubung kait antara falsafah pendidikan kebangsaan dan juga kurikulum kebangsaan. Yang pertama adalah mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa pendidikan itu adalah satu proses yang berterusan. KSSR akan memastikan bahawa pendidikan yang diberikan kepada pelajar adalah sangat memuaskan dan menepati ciri-ciri yang diinginkan, yaitu dengan tahap maksimum. Oke, yang kedua, pembelajaran yang seimbang dari segi kemahiran dan juga akademik mereka. Dalam KSSR juga, program pengayaan perlu diberi penekanan kerana keadaan murid yang berbeza dari aspek kebolehan, bakat dan minat mereka. Okey, bahawa setiap murid adalah mempunyai sifat yang berbeza-beza, iaitu ada murid yang berkebolehan dalam segi bakat dan minat. Tidak semua murid mempunyai bakat yang sama. Mereka mempunyai bakat yang berlainan dan minat yang berlainan. Bahan-bahan yang berbeza perlu diberi penekanan kepada murid-murid, sama ada untuk digunakan secara persendirian atau digunakan dengan bimbingan seorang guru. Oke, beralih kepada hubung kait yang ketiga, yaitu menjadikan pendidikan di Malaysia lebih efektif atau berkesan melalui pembelajaran yang sempurna untuk melahirkan anak-anak berpendidikan tinggi
serta menjadi orang yang berilmu dengan tahap yang maksimum di samping menyeimbangkan 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah intelek, yang kedua adalah rohani, ketiga emosi, dan juga keempat jasmani. Oke, yang terakhir adalah matlamat yang sama. Ia mempunyai hubung kait, yaitu matlamat yang sama. Walaupun kedua-dua komponen ini berbeza, yaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan juga kurikulum kebangsaan, namun hakikat pelaksanaannya dan matlamatnya adalah sama, yaitu di samping mempunyai hubung kait yang jelas, yaitu ingin mencapai hasrat yang diinginkan, yaitu seimbang dari aspek pendidikan dan kurikulum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan domain objektif kognitif dan kemahiran aras tinggi sebagai penentu pencapaian murid. Domain yang melibatkan komponen pengetahuan dan perkembangan intelektual Bloom 1956. Perkara ini termasuklah mengenal dan mengingat fakta prosedur dan konsep yang terkandung dalam kebolehan intelektual. Terdapat 6 kategori aras yang bermula dari tingkat yang paling mudah kepada tingkat yang lebih sukar ataupun kompleks, iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, penilaian dan reka cipta. Kategori boleh dianggap sebagai darjah kesukaran, iaitu perkara yang pertama biasanya mesti dikuasai sebelum yang seterusnya boleh berlaku. Baiklah, di sini kita dapat lihat satu jadual di mana aras diterbahagikan kepada 3. Daripada 6 aras tadi diterbahagikan kepada 3, iaitu aras rendah di mana terdapat pengetahuan dan kefahaman, di mana aras sederhana kita dapat aplikasi dan analisis, dan di aras tinggi kita dapati penilaian dan reka cipta. Penjelasan bagi pengetahuan di aras rendah mendapatkan kembali, mengeluarkan kembali dan mengingat semua pengetahuan yang relevan daripada ingatan jangka panjang. Bagi penjelasan untuk kefahaman, membina makna daripada maklumat lisan, tulisan dan grafik melalui interpretasi, memberikan contoh, mengklasifikasi, membuat ringkasan, membuat inference, membanding dan menjelaskan. Bagi penjelasan untuk aplikasi di aras sederhana, kita dapati kebolehan menggunakan prinsip dan prosedur untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Seterusnya, analisis pula di aras sederhana. Penjelasannya memecahkan bahan kepada bahagian kecil, menentukan bagaimana bahagian-bahagian kecil berkait antara satu sama lain dan terhadap struktur atau kegunaan umum melalui pembandingan, menyusun atur dan attributing. Untuk aras tinggi, kita dapati penilaian menjelaskan bahawa membuat penghakiman berdasarkan kriteria dan piawaian melalui semakan dan kritikan. Untuk reka cipta pula, menyatukan elemen-elemen untuk membentuk satu gagasan umum yang koheren atau berfungsi, menyusun atur elemen ke bentuk atau struktur baru melalui perjanaan, perancangan dan penghasilan. Seterusnya, kemahiran berfikir perlu sentiasa diasimilasikan dalam pengajaran dan pembelajaran agar matlamat utama agenda Kementerian Pendidikan yang diharapkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 akan tercapai. Seterusnya, objektif yang kita dapat dilihat di sini menyediakan murid dalam menghadapi cabaran abad ke-21, di mana alaf ke-21 memerlukan seorang warga negara yang bukan sahaja kompeten dalam akademik, malah mampu menyelesaikan masalah, membuat keputusan, mencari alternatif penyelesaian dan menangani masalah secara berhikmah. Seterusnya, pengajaran serta pendedahan ke alam pekerjaan di samping menekankan konsep pembelajaran sepanjang hayat kepada murid. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hari ini
saya ingin membincangkan tentang kepentingan merancang pengajaran sebagai penentu keberhasilan guru dan kemenjadian murid. Pertama, kepentingannya ialah untuk bahan pengajaran. Guru dapat memilih, membina dan menggunakan bahan bantu mengajar yang berkesan terhadap pelajarannya. Kedua, pengajaran lebih sistematik. Pengajaran guru dapat dilaksanakan secara sistematik mengikut fasa permulaan, perkembangan dan penutup. Yang ketiga, dapat meningkatkan keyakinan. Hal ini dikatakan kerana dapat meningkatkan keyakinan guru untuk melaksanakan pengajaran yang tersusun dan lebih efektif. Yang keempat, lebih menarik. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat murid-murid untuk memahami dan belajar. Seterusnya, kawalan masa. Hal ini dikatakan kerana masa pengajaran dan pembelajaran dapat dimaksimumkan mengikut perancangan jadual waktu secara efektif. Yang terakhir, pemahaman kandungan. Guru dapat memastikan isi pelajaran dapat dikuasai oleh murid-murid mengikut pemerikatan objektif dan tajuk yang diajar oleh guru. Sekian, terima kasih. Kepentingan dan pelaksanaan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran. Menurut kepada Son, amalan refleksi menerangkan pengalaman dalam minda apabila menggunakan teori berubah menjadi praktikal. Secara amnya, refleksi adalah pengalaman hidup peribadi seseorang itu. Dewey pula berkata, refleksi merupakan cara khas dalam menyelesaikan masalah. Ia merupakan proses kognitif aktif secara sedar untuk menyelesaikan masalah praktik. Menurut kepada Hanifah pula, refleksi ia adalah salah satu ulasan terhadap amalan seseorang untuk memastikan ketepatan dan kekurangannya kepada satu-satu peraturan yang telah ditentukan. Refleksi adalah satu proses menganalisis, merenung, dan mencari alasan seterusnya membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri secara berterusan. Refleksi dalam pendidikan merupakan satu proses yang penting dalam kitaran pembelajaran bagi kemajuan profesion keguruan. Pengalaman pengajaran yang diperolehi oleh guru-guru sejak mereka mula berkhidmat adalah amat bernilai dan boleh berkongsi dengan semua guru. Berasaskan kaedah yang sistematik dalam refleksi, pengalaman tersebut dapat dijadikan pengajaran dan membawa pengertian kepada guru lain. Refleksi dalam pendidikan melibatkan dua pihak, iaitu guru dan murid. Refleksi daripada guru adalah membuat satu renungan dan analisis dalam menilai kelebihan dan kelemahan pengajaran itu. Manakala, refleksi daripada murid adalah membuat satu renungan sama ada mereka faham atau tidak dengan apa yang mereka mempelajari daripada seseorang guru tersebut. Seterusnya, refleksi dapat dijalankan dengan beberapa cara. Yang pertama, refleksi semasa pengajaran. Ia merujuk kepada pemikiran langsung mengenai apa yang dilakukan oleh guru-guru ketika mereka mengajar. Guru-guru melaksanakan pelan tindakan pengajaran berasaskan teori-teori yang pernah dipelajari. Yang kedua, refleksi selepas pengajaran. Refleksi ini dilakukan selepas sesuatu pengajaran dilaksanakan dan ia membolehkan guru-guru memahami apa yang telah dilakukan dari aksi murid-murid terhadapnya. Ini menjanakan beberapa persoalan dan idea-idea mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan ketika guru-guru sedang mengajar. Yang ketiga, refleksi tindakan susulan. Refleksi ini diamalkan selepas pengajaran apabila guru-guru menilai dan membuat kesimpulan mengenai implikasi untuk tindakan selanjutnya, seperti membentuk satu pelan tindakan baru untuk pengajaran. Ciri-ciri tersebut wujud apabila guru menjadikan refleksi sebagai satu aspek amalan praktikal pengajaran. Ia memanfaatkan guru-guru dalam pelbagai cara.
Akhirnya, refleksi membawa kepentingan kepada guru dan murid. Antaranya, dapat membuat penilaian kendiri. Ini untuk menilai sejauh mana ilmu yang telah disampaikan memberi kesan dan kefahaman ringkas kepada guru dan murid. Contohnya, guru meminta murid untuk menerangkan secara ringkas topik yang telah dipelajari. Seterusnya, ia penting untuk melatih berfikir secara analitik, kritis, dan kreatif. Melalui penulisan refleksi, guru dapat mengasah lagi kemahiran berfikir mereka daripada pelbagai sudut secara analitik, kritis, dan kreatif tentang sesuatu subjek. Contohnya, guru berfikir untuk mencari kaedah mengajar jika mendapat refleksi negatif daripada murid semasa PDP. Selain itu, refleksi juga penting dalam menghasilkan rancangan PDP yang lebih baik. Ini merujukkan kepada pemikiran langsung mengenai apa yang telah dilakukan oleh guru-guru ketika mereka mengajar. Sebagai contoh, guru-guru melaksanakan pelan tindakan pengajaran berasaskan teori-teori yang telah dipelajari. Akhirnya, ia boleh menyelesaikan masalah selepas mengambil kira semua pilihan. Refleksi boleh menekan berbagai pilihan dirangka dan memilih pilihan terbaik bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Contohnya, guru-guru akan memilih bahan bacaan yang menarik dan berwarna-warni berbanding dengan bahan bacaan yang padat dengan tulisan semata untuk menarik minat murid untuk belajar. Kesimpulannya, pelaksanaan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sangat penting kepada guru dan murid supaya proses PDP dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.